Buah berangan, buah ulasan, mari dimakan di petang hari. Aspek kepimpinan dalam pengurusan, teks Sulalatus kita susuri. Hai, selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Koni, dalam channel Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM. Pada hari ini, kita akan membincangkan penerapan aspek kepimpinan dalam kalangan watak-watak pemimpin berdasarkan teks Sulalatus Salatin seperti Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Rayyan Shah, Sultan Mahmud Shah, dan Bendahara Paduka Raja. Yang pertama kita lihat watak Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah atau nama sebenarnya Raja Qasim merupakan putra kepada Sultan Muhammad Shah dan suami kepada Tun Kudu. Sumbangan terbesar Sultan Muzaffar Shah kepada Kerajaan Melayu Melaka ialah baginda telah menyelesaikan perpecahan di antara Tun Perak dengan Bendahara Seri Naradiraja Tun Ali. Antara nilai kepimpinan yang diamalkan oleh Sultan Muzaffar Shah ialah: pertama, bijaksana. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah bijaksana dengan melantik Tun Perak sebagai Bendahara Melaka kerana Tun Perak petah berkata-kata dan bijak dalam merancang strategi perang. Kedua, bertanggung jawab. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah bertanggung jawab dengan menyelesaikan perbalahan di antara Tun Perak dan Seri Naradiraja dan melantik Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. Ketiga, sanggup berkorban. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah sanggup berkorban dengan menceraikan permaisuri baginda, yaitu Tun Kudu, untuk dikahwinkan dengan Seri Naradiraja. Keempat, berpandangan jauh. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah, seorang yang berpandangan jauh, dengan membuat kitab undang-undang sebagai panduan para menteri dalam menjalankan pentadbiran untuk mengelakkan konflik dan rampasan kuasa. Kelima, tegas. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah tegas dalam pemerintahan dengan enggan tunduk di bawah pemerintahan Siam dan enggan menghantar surat sembah kepada Siam. Seterusnya ialah Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah atau nama sebenar baginda Raja Abdullah merupakan putra kepada Sultan Muzaffar Shah dan berkahwin dengan putri Majapahit iaitu Raden Galuh Cendrakirana dan putri Cina iaitu Putri Hangliu. Sumbangan terbesar baginda adalah menjaga keamanan dan kedaulatan Melaka. Antara nilai kepimpinan yang diamalkan oleh Sultan Mansur Shah ialah: pertama, bijaksana. Contohnya, Sultan Mansur Shah telah menghantar Tun Telanai dan Menteri Jana Putra ke Siam untuk memulihkan hubungan di antara Melaka dan Siam. Kedua, berpandangan jauh. Contohnya, Sultan Mansur Shah telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar seperti Cina dan Majapahit untuk mengekalkan keamanan dan kedaulatan Melaka. Ketiga, bertolak ansur. Contohnya, Sultan Mansur Shah telah menerima pandangan Bendahara Paduka Raja Tun Perak yang enggan berajakan Raja Muhammad. Keempat, adil. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah bertindak menghukum putranya Raja Muhammad yang membunuh Tun Besar dengan menghantarnya ke Pahang untuk dirajakan. Dan yang kelima, tegas. Sultan Mansur Shah bertindak menghukum putranya Raja Muhammad
yang telah membunuh Tun Besar hanya kerana kesalahan kecil, iaitu terjatuhkan Destar Raja Muhammad akibat terkena bola sepak raga yang disepak olehnya. Beralih kita ke watak yang ketiga, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah atau nama sebenar Baginda Raja Hussain merupakan putera kepada Sultan Mansur Shah, iaitu saudara kepada Raja Muhammad. Sumbangan terbesar Sultan Alauddin Riayat Shah ialah menangani kegiatan pencuri di Melaka. Antara nilai kepimpinan yang diamalkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah ialah: pertama, berani. Contohnya, Sultan Alauddin Riayat Shah berani keluar menyamar sebagai pencuri dan membuat rondaan pada waktu malam untuk melihat kegiatan pencuri di Melaka. Kedua, bertanggung jawab. Contohnya, Sultan Alauddin Riayat Shah berusaha menangani kegiatan pencuri yang berleluasa di Melaka untuk mengekalkan keamanan di Melaka. Ketiga, bijaksana. Contohnya, Sultan Alauddin Riayat Shah bertindak membina Balai Simpang 4 sebagai tempat untuk memulangkan harta yang ditemui tercicir agar boleh dituntut oleh empunya. Keempat, adil. Contohnya, Sultan Alauddin Riayat Shah telah menetapkan agar harta yang ditemui tercicir harus dipulangkan ke Balai Simpang 4 untuk dituntut oleh empunya. Dan yang kelima, tegas. Contohnya, Sultan Alauddin Riayat Shah mengenakan hukuman bunuh kepada pencuri dan hukuman potong tangan kepada mereka yang tidak memulangkan harta yang ditemui tercicir. Watak seterusnya, Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah atau nama sebenar Baginda Raja Mamat merupakan putera kepada Sultan Alauddin Riayat Shah dan pernah berkahwin dengan Tun Teja. Sultan Mahmud Shah merupakan faktor kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka. Antara nilai kepimpinan positif yang diamalkan oleh Sultan Mahmud Shah ialah: pertama, berani. Contohnya, Sultan Mahmud Shah berani menentang Perenggi yang ingin menakluk Melaka. Kedua, berpandangan jauh. Contohnya, Sultan Mahmud Shah telah menyuruh Bendahara Sri Maharaja untuk menyerang Kelantan bagi meluaskan kawasan jajahan takluk Melaka. Ketiga, menghargai orang bawahan. Contohnya, Sultan Mahmud Shah telah menganugerahkan usungan kepada Tun Perak dan Hang Tuah yang telah menjaga Baginda ketika Baginda sakit buang air besar. Keempat, merendah diri. Contohnya, Baginda telah menggelarkan dirinya Fakir Mahmud ketika hendak belajar kitab maklumat daripada Maulana Yusuf. Dan yang kelima, prihatin. Contohnya, Sultan Mahmud Shah telah membantu Pahang untuk menyerang Legon. Seterusnya, kita lihat kepimpinan negatif yang diamalkan oleh Sultan Mahmud Shah dalam pemerintahan Baginda. Pertama, pilih kasih. Contohnya, Sultan Mahmud Shah sangat kasih akan 4 orang besarnya, yaitu Sriwak Raja, Tun Umar, Hang Isa Pantas, dan Hang Husain Cengang dengan memberikan dan memenuhi permintaan keempat orang besarnya ini. Kedua, pendendam. Contohnya, Sultan Mahmud Shah menaruh dendam kepada Bendahara Sri Maharaja yang tidak menunjukkan Tun Fatimah kepadanya
sebelum dikahwinkan dengan Tun Ali. Ketiga, terburu-buru. Contohnya, Sultan Mahmud Shah terburu-buru menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Bendahara Sri Maharaja kerana percaya akan fitnah yang disampaikan oleh Raja Mendeliar. Keempat, zalim. Contohnya, Sultan Mahmud Shah bertindak zalim dengan membunuh Bendahara Sri Maharaja 4 sekeluarga hanya kerana dendamnya terhadap Bendahara Sri Maharaja. Dan yang kelima, mementingkan hawa nafsu. Contohnya, Sultan Mahmud Shah mementingkan hawa nafsu dengan ingin mengahwini Putri Gunung Ledang dan sanggup menganiaya rakyatnya untuk memenuhi syarat-syarat peminangan yang ditetapkan oleh Putri Gunung Ledang. Akhir sekali ialah Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Bendahara Paduka Raja atau nama sebenarnya Tun Perak merupakan anak kepada Bendahara Seriwak Raja. Adik-beradik Tun Perak ialah Tun Perpati Putih dan Tun Kudu. Tun Perak pernah menjadi penghulu di Kelang. Antara nilai kepimpinan yang diamalkan oleh Bendahara Paduka Raja ialah pertama, bertanggungjawab. Contohnya, Bendahara Paduka Raja bertanggungjawab dengan mempertahankan Melaka daripada serangan Siam. Kedua, berani. Contohnya, Bendahara Paduka Raja berani dengan mengetuai Angkatan Perang Melaka menentang Siam. Ketiga, bijaksana. Contohnya, Bendahara Paduka Raja bertindak bijak dengan memasang puntung api di setiap pokok di sepanjang pantai Melaka untuk menakut-nakutkan tentera Siam. Yang keempat, tegas. Contohnya, Bendahara Paduka Raja tegas dengan enggan berajakan Raja Muhammad yang telah membunuh putranya Tun Besar. Dan yang kelima, merendah diri. Contohnya, Bendahara Paduka Raja merendah diri dengan enggan menggunakan usungan yang telah dianugerahkan oleh Sultan Mahmud Shah kerana tidak mahu disalah anggap sebagai raja oleh para pedagang. Bagaimanakah cara untuk menjawab soalan kepimpinan dalam pengurusan? Terdapat 6 langkah yang boleh dijadikan panduan untuk menjawab soalan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan. Yang pertama, senaraikan 5 nilai kepimpinan pada watak yang dikaji. Kedua, kenal pasti prinsip-prinsip pengurusan untuk setiap nilai kepimpinan yang diberikan. Ketiga, nyatakan kepentingan prinsip pengurusan dengan nilai kepimpinan yang telah diberikan. Keempat, masukkan kepentingan pengurusan tersebut di bahagian huraian fakta. Kelima, pada bahagian contoh, jelaskan aspek kepimpinan dan bukti yang dikaitkan dengan pengurusan berdasarkan watak. Dan yang keenam, pada bahagian kesimpulan kecil, bina pengukuhan ideal. Jom kita lihat contoh soalan kepimpinan berdasarkan pengurusan. Kepimpinan merupakan salah satu daripada prinsip asas yang terdapat dalam pengurusan. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan kepimpinan Sultan Muzaffar Shah dalam Kerajaan Melaka, seperti yang tergambar dalam teks Sulalatus Salatin. Berdasarkan soalan sebentar tadi, jom kita lihat bagaimana 6 langkah yang telah dinyatakan tadi dapat kita aplikasikan untuk menjawab soalan. Langkah pertama, senaraikan 5 nilai kepimpinan.
Untuk soalan Sultan Muzaffar Shah, kepimpinan yang terdapat dalam watak Sultan Muzaffar Shah ialah berpandangan jauh, bertanggung jawab, bijaksana, sanggup berkorban, dan tegas. Itu langkah pertama, yaitu kita senaraikan 5 nilai kepimpinan yang akan kita jadikan isi. Langkah kedua, kenal pasti prinsip pengurusan untuk setiap nilai kepimpinan. Langkah mengenal pasti prinsip pengurusan untuk setiap nilai kepimpinan boleh dilakukan dengan merujuk kepada contoh peristiwa bagi setiap nilai kepimpinan yang diberikan. Dalam hal ini, berpandangan jauh yang diamalkan oleh Sultan Muzaffar Shah terdapat dalam prinsip perancangan, manakala bertanggung jawab terdapat dalam pengorganisasian, bijaksana dalam prinsip tenaga kerja, sanggup berkorban dalam prinsip kepimpinan, dan tegas dalam prinsip kawalan. Seterusnya, langkah ketiga, nyatakan kepentingan prinsip pengurusan dengan nilai kepimpinan yang diberi. Yang pertama, nilai berpandangan jauh penting dalam perancangan agar seseorang pemimpin dapat memastikan organisasi mempunyai matlamat yang jelas untuk dicapai. Kedua, bertanggung jawab penting agar dapat mengelakkan pembaziran sumber pertindihan tugas dan berjaya mencapai matlamat organisasi. Ketiga, bijaksana penting agar memastikan hala tuju organisasi dan berjaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Keempat, sanggup berkorban penting agar dapat memotivasikan tenaga kerja untuk bekerja secara optimum ke arah pencapaian matlamat organisasi. Dan kelima, tegas penting agar dapat mengelakkan sebarang masalah dan dapat mengambil langkah awal untuk memastikan objektif organisasi tercapai. Langkah keempat, masukkan kepentingan prinsip pengurusan tersebut di bahagian huraian fakta. Bagi isi pertama berpandangan jauh, selepas nyatakan berpandangan jauh, perlu diikuti dengan huraian fakta. Seseorang pemimpin perlu berpandangan jauh dalam merancang dan menetapkan matlamat organisasi agar organisasi mempunyai matlamat yang jelas untuk dicapai. Untuk isi kedua bertanggung jawab, huraian faktanya ialah seseorang pemimpin perlu bertanggung jawab menyusun organisasi pentadbiran negara agar mengelakkan pembaziran sumber, pertindihan tugas, dan berjaya mencapai matlamat organisasi. Isi ketiga bijaksana. Huraian faktanya, seseorang pemimpin perlu bijak memilih dan menetapkan tenaga kerja agar dapat memastikan hala tuju organisasi dan berjaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Isi keempat, sanggup berkorban. Huraian fakta ialah seseorang pemimpin perlu sanggup berkorban dalam menjalankan tugas agar memotivasikan tenaga kerja untuk bekerja secara optimum ke arah pencapaian matlamat organisasi. Dan isi kelima, tegas. Huraian faktanya ialah seseorang pemimpin perlu tegas terhadap pelaksanaan aktiviti organisasi agar dapat mengelakkan sebarang masalah dan dapat mengambil langkah awal untuk memastikan objektif organisasi tercapai. Langkah kelima, dalam bahagian contoh, jelaskan aspek kepimpinan dan bukti yang dikaitkan dengan pengurusan. Contohnya, untuk berpandangan jauh, contoh peristiwa ialah Sultan Muzaffar Shah berpandangan jauh dengan menetapkan matlamat mengekalkan keamanan Melaka. Buktinya, Baginda membuat kitab undang-undang
sebagai panduan para menteri dalam menjalankan tugas untuk mengelakkan perbalahan dan rampas kuasa yang boleh mengancam Melaka. Kedua, nilai bertanggung jawab. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah bertanggung jawab menyusun organisasi kerajaan Baginda. Buktinya, Baginda melantik Tun Perak sebagai Bendahara Melaka kerana Tun Perak merupakan waris sah Sri Wak Raja dan kewibawaan Tun Perak. Pelantikan Tun Perak sebagai Bendahara telah mengukuhkan struktur pentadbiran Melaka. Ketiga, bijaksana. Sultan Muzaffar Shah bijak memilih tenaga kerja. Buktinya, Baginda melantik Tun Perak yang bukan sahaja merupakan waris yang berhak kerana anak kepada Bendahara Sri Wak Raja, tetapi juga kerana kepetahan Tun Perak berkata-kata dan kebijaksanaan Tun Perak dalam merancang strategi perang. Keempat, sanggup berkorban. Sultan Muzaffar Shah sanggup berkorban demi mengekalkan keamanan Melaka. Buktinya, Baginda sanggup menceraikan permaisuri Baginda iaitu Tun Kudu untuk dikahwinkan dengan Sri Naradiraja. Perbalahan di antara Sri Naradiraja dan Tun Perak berjaya ditamatkan dan Sri Naradiraja melepaskan jawatan bendahara untuk diberikan kepada Tun Perak. Kelima, tegas. Sultan Muzaffar Shah bertindak tegas dalam menerajui pemerintahan Melaka bagi memastikan Melaka kekal berdaulat. Buktinya, Baginda enggan tunduk dan menyembah Siang, malah enggan menghantar surat yang bersih sembah kepada Siang. Langkah terakhir, langkah keenam, membina kesimpulan kecil sebagai pengukuhan idea. Setiap isi perlu dibina kesimpulan kecil untuk memastikan idea kita semakin kukuh. Isi pertama berpandangan jauh, kesimpulan kecilnya bolehlah seperti ini. Jelasnya, setiap pemimpin perlu berpandangan jauh agar organisasi mempunyai matlamat yang jelas untuk dicapai. Kedua, isi bertanggung jawab. Tuntasnya, setiap pemimpin perlu bertanggung jawab agar dapat mengoptimumkan penggunaan sumber demi mencapai matlamat organisasi. Isi 3. Bijaksana. Jelasnya, setiap pemimpin perlu bijaksana agar dapat memastikan hala tuju organisasi berjaya dicapai. Keempat, sanggup berkorban. Oleh itu, setiap pemimpin perlu sanggup berkorban agar menjadi teladan kepada tenaga kerja untuk mencapai matlamat organisasi. Dan kesimpulan kecil untuk isi kelima, yaitu tegas. Setiap pemimpin perlu tegas agar dapat memastikan pematuhan orang bawahan dan memastikan matlamat organisasi tercapai. Di sini, cikgu turunkan contoh satu perenggan isi untuk soalan berhubung kepimpinan Sultan Muzaffar Shah seperti yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Perenggan ini telah memuatkan 6 langkah yang telah kita bincangkan. Isi yang cikgu ambil ialah berpandangan jauh. Nilai kepimpinan yang diamalkan oleh Sultan Muzaffar Shah ialah berpandangan jauh. Seseorang pemimpin perlu berpandangan jauh dalam merancang dan menetapkan matlamat organisasi agar organisasi mempunyai matlamat yang jelas untuk dicapai. Contohnya, Sultan Muzaffar Shah berpandangan jauh dengan menetapkan matlamat untuk mengekalkan keamanan Melaka. Buktinya, Baginda telah membuat kitab undang-undang sebagai panduan para menteri dalam menjalankan tugas untuk mengelakkan perbalahan dan rampas kuasa yang boleh mengancam keamanan Melaka. Jelasnya, setiap pemimpin perlu berpandangan jauh agar organisasi mempunyai matlamat yang jelas untuk dicapai. Nah, demikian tadi satu contoh perenggan isi. Untuk 4 isi lain,
Cikgu harap para pelajar bolehlah cuba melatih diri untuk membina perenggan jawapan yang lengkap. Dan untuk selanjutnya, hasilkanlah sebuah jawapan yang lengkap yang mengandung pengenalan, 5 isi dan 1 penutup yang akhirnya membentuk 7 perenggan. Selamat menjawab. Sebagai soalan pengukuhan, murid-murid bolehlah menjawab soalan yang cikgu berikan ini. Kepimpinan merupakan salah satu daripada prinsip asas yang terdapat dalam pengurusan. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan kepimpinan Tun Perak dalam Kerajaan Melaka seperti yang tergambar dalam teks Lalatus Salatin. Boleh aplikasikan 6 langkah dalam merancang isi dan persembahkan dalam bentuk jawapan lengkap yang terdiri daripada 1 perenggan pengenalan, 5 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Jumlah perenggan keseluruhan ada 7 kerana soalan ini adalah soalan tunggal. Selamat menjawab. Sekian sahaja dulu pertemuan kita untuk kali ini. Sebelum berpisah seperti biasa, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Mekar merimbun, mawar berseri, dipandang selalu, tiada jemu. Jari disusun, mengundur diri, di lain waktu, pasti bertemu. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian saja dulu, bye-bye.